أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih beri kesempatan untuk sama-sama dalam majlis ilmu malam ni. Dan yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf. Moga-moga pahala iktikaf terus berjalan insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah saya lagi sekali tinggal sat kitab Fiqhul Al-Awlawiyat yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qaradawi Hafizahullah. Dan yang saya nak sembang malam ni iaitulah sikit dengan nak menjawab satu tuduhan mengenai pengajian sifat 20 yang dianggap sebagai sesat. Pengajian sifat 20 sebagai sesat. Cuma nak menjawab sajalah hujah-hujah dan keterangan ini. Baik, pertama sekali, kalau kita tengok sifat 20, dia yang sebenarnya dia kena kata pengajian sifat 20. Pengajian sifat 20. Beza tu pengajian sifat 20 dengan sifat 20. Kalau orang tolak sifat 20, kufur terus ya. Tolak sifat Allah habis. Cara dan juga manhaj pengajian sifat 20 disusun secara sistematik oleh Imam Abu Hasan Asy'ari pada kurun yang keempat Hijrah. Walaupun istilah sifat 20 belum ada di zaman Nabi SAW dan juga pada zaman sahabat, tetapi kandungan akidah dan juga tauhid yang ada di dalam pengajian sifat 20 ini telah pun ada dan wujud di zaman Nabi SAW dan telah pun wujud di zaman Nabi Adam AS. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam, kita tengok dulu tarikh kelahiran dan kewafatan. Ada pen itu? Tak ada. Dia pun dapat ingat. Tak tahu dapat dia nak ingat. Dia kalau hafal lupa. Hafal lupa, tak hafal tak ingat apa. Lah nak buat apa? Tak usah buat apa gitu. Paling-paling tak ada kita ingatlah imam kita, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Ulang bila insya-Allah mana tahu kok lekat kan. Imam Abu Hanifah 80 150. Imam Malik 95 179.
Imam Syafi'i 150-204. Imam Hanbali 164-241. Imam Abu Hasan Asy'ari 260-324. Imam Abu Mansur Maturidi 238-333. Itulah kena antara yang kita kena ambil tahu lah juga lah. Baik, dia mai daripada Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mari kita tengok sikit, berkenalan sikit dengan Imam Abu Hasan, Imam Abu Mansur. Macam mana boleh dia jadi ahlus sunnah wal jamaah ini? Baik, kata dia tatakawunu jamaah ahlus sunnah wal jamaah min fariqaini. Terbina ahli sunnah wal jamaah ini hasil daripada cantuman dua puak. Yang pertama al-Asy'ariyah, yang kedua al-Maturidiyah. Siapa dia al-Asy'ariyah? Wahum ashabu Abi Hasan al-Asy'ari, iaitulah pengikut Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua pengikut wahum atba' Abi Mansur al-Maturidi, pengikut Abu Hasan Abu Mansur al-Maturidi. Wa qad nasha'a tilka al-jama'ah 'indama rafa'a Mutawakkil mihnah 'anil fuqaha wal muhaddithin. Macam mana boleh wujudnya ahli sunnah wal jamaah ini? Wa qad nasha'a tilka al-jama'ah, yang boleh ada muncul ahli sunnah wal jamaah 'indama rafa'a al-Mutawakkil, ketika mana imam ataupun khalifah al-Mutawakkil ini rafa'a mihnah, dia zaman dia stop ataupun dia cari jalan nak selamatkan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis. Senang cerita cakap bahasa kuliah macam ni lah. Mai zaman Mutawakkil ni baru boleh menapah. Lagu tu. Sebelum ni tak upaya lah, sebab bermazhab Mu'tazilah. Okey. Saya ada buatlah sikit, orang panggil nota. Ni cara bodoh-bodoh lah. Sebab yang ni dia kena bawa dulu. Ni saya buat ni daripada zaman Nabi ni. Rupanya mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia bukan mai zaman Nabi, bukan mai zaman sahabat, bukan mai zaman Bani Umayyah. Dia mai zaman Bani Abbasiyah. Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah ni dia. Saya tak ada kerja tu puluh yang ni ialah. Senang nak rujuk. Jadi khalifah Abbasiyah ataupun Bani Abbasiyah, dia bermula 133 Hijrah. Zaman Bani Abbasiyah tu 133. Kemudian dia berakhir pada 320 Hijrah. Bila mai zaman Al-Mutawakkil ini, zaman Al-Mutawakkil iaitulah khalifah yang ke-10. Dia ni lahir 232 meninggal 247. Bila mai zaman dia lah, dia rafa'a al-mihnah, dia mengangkat benda yang kita panggil serangan, tuduhan, macam-macam lagi ke atas ahli sunnah tu, sampailah boleh bernafas sikit. Sebab kalau sebelum zaman dia, contohnya zaman Abu Abbas As-Saffah Sunni, Abu Ja'far Al-Mansur Sunni, zaman Al-Mahdi Sunni, zaman Al-Hadi Sunni, sampai dekat zaman Harun Ar-Rashid Sunni. Lepas pada tu dia mai zaman Al-Amin Mu'tazilah, kemudian Mu'tasim Billah Mu'tazilah, kemudian Wathiq Billah Mu'tazilah, sampailah zaman kita panggil Ma'mun. Tu semua Mu'tazilah. Bila mai zaman Mutawakkil ini, barulah dia patah balik kepada Sunni. Maka sebab itulah boleh bernafas. Ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis boleh bernafas. Wa ab'alul Mu'tazilah wa adna khusumihim, maka pada waktu itulah dia nampak dia cenderung kepada Ahlussunnah dan dia tinggalkan Mu'tazilah ni. Wa faqadat Mu'tazilah saytarah fikriyah natijah 'adam thiqati ra'yi al-'am bihim. Bila duduk di zaman Mu'tazilah ni, otak ni dicanai, last sekali sampai peringkat orang kata apa, dah tak nampak dah. Yang dia nampak mesti hukum dengan akal. Bila mai zaman Sunni, akal digabungkan dengan nas. Okey. Kemudian wa bada syubhat allati kataha Mu'tazilah zamanan tawilan tazharu fil bi'ah al-islamiyah.
Mu'tazilah ni lama dia perintah, menyebabkan makin lama kepala otak ni pun dah jadi celaru dah. Sebab tempat sandaran dalil dia yang pertama iaitulah di sini. Okey. Wazada nashatul mulhidin kal qaramitah wa ghairihim, dan makin lama makin agresif, nasyat makin lama makin aktif. Faqayyadallahu lidifaa' 'anil Islam imamaini jalilaini, lalu Allah Taala munculkan dua imam yang akan mempertahankan akidah ini. Tak lain tak bukan Imam Abu Hasan Asy'ari bi biladil Iraq. Imam Abu Hasan mai di sebelah negara Iraq. Wa Abu Mansur Al-Maturidi bi biladi ma wara'in nahar. Dalam bahasa Arab dipanggil wara'in nahar. Kita terjemah iaitulah Samarkand. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia mai di sebelah Samarkand. Dari segi tua tu dapat dekat Imam Abu Mansur Al-Maturidi dah, dia lebih awal lagi. Okey. Kemudian waqada al-harakatul fikriyah qiyadah hukmiyah. Kedua-duanya ni memimpin. Satu di sebelah Iraq, satu lagi di sebelah Samarkand. La tatraf fiha min nahiyatil aqli kal mu'tazilah. Kedua-dua imam ini meletakkan sumber dia Quran hadis dan digabungkan dengan akal. Kalau Mu'tazilah letakkan akal 100%. Walau waquf 'inda al-nas kal muhaddithin wal fuqaha. Kemudian wabil jumlah faqad salaka ahli sunnah tariqan wastan jama'a bainal aqli wan naqli. Secara bahasa Inggeris dipanggil overall lah, secara keseluruhan ahli sunnah ni menggabungkan dua jalan, jalan akal dan juga jalan nas, Al-Quran hadis. Okey. Kemudian walam takhtalif mabadi'uhum an mabadi' as-salaf as-salih wa ma a'lanahu al-fuqaha wal muhaddithin wal a'immah al-mutbi'una, dan prinsip ahli sunnah dengan ulama-ulama salafus salih yang terdahulu sama. Okey. Kemudian wa kana zuhur hadhihi al-jumlah fi awakhir qarn thalith al-hijri. Secara tepatnya ahli sunnah ni mai penghujung kurun ketiga. Wa awilu al-qarn ar-rabi', dan awal kurun keempat. Hujung kurun ketiga, awal kurun keempat. Okey. Wa qad ayyadaha al-khas wal 'amah waradat 'ala al-mu'tazilah. Maka Imam Abu Hasan dan Imam Abu Mansur bergabung, maka lawan baliklah Mu'tazilah. Wa hamala liwa'u difa'an ad-din wa radu 'al mulhidin, dan membawa bendera untuk mempertahankan akidah Islam ini. Kemudian litasudda al-firaq alladhi nasha'a ba'da an zala sultan Mu'tazilah fil mujtama' al-islami. Selepas sekian lama ahli sunnah ini dijajah, diperintah oleh puak-puak Mu'tazilah. Okey. Kemudian kalau kita buka kitab Ittihafus Sa'adah Al-Muttaqin karangan Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi, dia kata idza utliqa ahli sunnah wal jamaah, bila disebut saja ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah, maka dia balik kepada pengikut Imam Abu Hasan dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Idza utliqa ahli sunnah wal jamaah, disebut saja ahli sunnah wal jamaah, kena dekat siapa? Al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kemudian Risalatul Ma'unah di nama kitab Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebab tu dia kata apa? Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata kun asy'ariyan fi i'tiqadika. Dalam bab akidah, maka ambillah pegangan Asy'ariyah. Wal manhalu safi 'anil zaigh wal kufr, sebab dia jalan yang terpelihara daripada kekafiran dan juga kelesuan dan sebagainya lagi. Dalam bab ni kita cerita bab akidah ni lah, bukan bab fiqh. Fiqh atas dulu, empat atas tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, yang tu bab fiqh lah. Yang 2 di bawah ni kita cerita bab akidah ataupun bab tauhid, bab tauhid. Okey, selesai di situ. Kemudian saja bawa benda ni, tujuan dia sebab kita boleh ingat balik lah. Kita boleh ingat balik. Sebab hari ni dia main macam-macam lah. Saya tengok dan saya sendiri pun kenal lah. Dia main, dia serang terus sifat 20. Dia jawab senang lah. Sifat 20 zaman Nabi ke ada? Tak ada. Bila tak ada, jawab dia bid'ah. Bila bid'ah, sesat. Bila sesat, masuk neraka. Aku tu
Dia main lagu tu lah. Jadi kita nak kena cerita balik asal usul dia. Dan lebih-lebih lagi, saya baru saja balik Temuduga ambil tauliah Kedah 24 hari bulan 11 itu di Jabatan Mufti Kedah Al-Wastaq. Baru saja habis di Temuduga. Tak tahu lagi jawapan dia dapat ke tak dapat lah. Pakai doa lah bagi saya berjaya. Sebab tauliah Kedah ni dia kata yang paling payah dalam Malaysia. Betul sungguh. Saya tambah lagi yang paling payah dalam dunia. Sepatutnya saya Temuduga 2019, tapi disebabkan dah isi dah semua borang, mereka pun panggil dah, buat taklimat dah, tiba-tiba Covid mai. Sepatutnya periksa di Sekolah Menengah Khair Johari Sungai Petani, tempat pun siap dah. Bila Covid mai tangguh, barulah 24/11 dia panggil balik. Jadi pergi sana cuma ada periksa lisan saja, berpandukan 3 kitab. Satu, Matla'ul Badrain Fiqh, Aqidatun Najin Tauhid, kemudian Bidayah wa Nihayah, iaitulah Tasawuf. 3 kitab ni. Bila nak periksa 24 bulan, 2 hari sebelum tarikh periksa tu, tak pergi kuliah dah. Pegang kitab daripada pagi sampai ke malam, sampai tidur. Kitab terbaik tu. Bayangkan 3 kitab nak kena baca. Kemudian sehari sebelum periksa, baca lagi. Kemudian sampailah orang kata sehari 1 kitab lah. Sehari 1 kitab. Kepala ni berdenyut terus. Bukan hafal pun, baca, dia kena scan tu. Bila pi periksa, pi tu orang kata jadi macam sebab bodoh. Dah baca banyak sangat, berat kepala. Mula-mula pi tu kena buat test Covid dulu. Test Covid, yang tu berketak dah. Tu lahat RM10 beli kat farmasi tu, ayat liok campur dengan bahan kimia tu. Kemudian kocok, tuang atas papan tu. Kemudian dia berjalan lah, tunggu 15 minit kan. Kemudian kalau dia pi, dia ada 1 line negatif, kalau dia naik 2 line positif. Tu syarat mula. Di bawah tu buat lah, lepas. Bila lepas, pusingan pertama kena tulis jawi. Saya kena tajuk puasa. Dia tulislah ayat dia macam apa, puasa difardukan pada tahun yang kedua hijrah, berdalilkan ayat Quran. Ayat Quran dia tak buh ayat Quran, dia buh makna. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Sampailah habis, ada lah kot 20-25 baris. Tulis balik dalam jawi. Dan jawi tu pula jawi yang moden. Saya kira-kira berasa ada lah kot salah 3-4 kan. Contoh perkataan ni, perkataan bahawa kan, kita bahawa kalau hak lapar dulu dia jawab ni kan. Hak lain bahawa dia kan begitu. Saya biru hari dah kita ngaji kena ni. Rupanya ni hak ni nampak ada salah orang. Awal dah salah. Tu yang mula lah. Tu kata tauliah Kedah. Kemudian lepas pada tu habis tulis, masuk set atau round yang kedua. Masuk panel dalam satu bilik 3 orang. Kalau sebelum ni Kedah buat macam ni, 1 bilik untuk fiqh, 1 bilik untuk tauhid, 1 bilik untuk tasawuf. Disebabkan Covid punya pasal ni, gabung terus 3 panel, 1 calon lah. Jadi ada 3 orang lah, 1 pegang bahagian tauhid, 1 bahagian fiqh, 1 bahagian tasawuf. Sampai tu tak cakap banyak lah. Pakai gini lah, nama apa, abang apa semua nama, minta IC, boleh buka tak? Kami nak tengok muka. Tahu tarik. Tua kan muda muka ni lah kan. Okey, clear. Kemudian tanya lah mula mengaji di mana? Cerita lah berang. Okey, boleh kita mula tak? Boleh. Terus dia dalam gugak tak. Yang syoknya ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Nak kata lepas pun ada tak lepas. Tengkut nak kata tak lepas pun ada juga yang boleh jawab. Jadi kesimpulan dia doa dan bertawakal je lah. Jadi nak minta kat kawan-kawan tolonglah doa Ustaz lah. Moga-moga saya boleh lepas
Kemudian soalan mula sebelum dia tanya, pasal apa minta tauliah Kedah, duduk di Penang? Sebab saya kata belah Kedah saya ada lebih kurang 5-6 tempat. Abang lah termasuk kulit masjid ni pun abang kan. Belah Sungai Tani kan, belah ni lagi abang. Abang tu yang boleh minta siapa? Saya kata dah depa duk kacau, depa nak juga tauliah, kena ambil ya. Kena ambil. Jadi antara yang orang luar ambil tauliah lah. Jadi bila dah semua dah cerita dah, terus dia tanya kitab kan. Waktu tu ya Allah, hanya Tuhan yang tahu. Jadi yang saya ditanya antaranya yang ni lah. Yang ni soalan yang dia tanya, dia kata macam ni. Dia kata ustaz ajak apa di sekolah? Saya kata ajak lah, apa nama, tauhid ada, mantik ada, suludin ada, semua ada. Di masjid surau campur lah macam-macam. Tauhid ada tak? Ada lah kata. Dia kata macam mana nak bagi orang minat kepada mengaji tauhid? Macam mana nak bagi minat orang mengaji tauhid? Saya kata kuliah saya buat macam ni. Saya kata dalam kuliah saya semua saya pakai papan. Mana-mana masjid surau yang saya pergi semua minta macam ni. Tujuan dia nak bagi mudah nampak, nak bagi mudah ingat. Salah satu nak tarik orang tu. Lepas tu dia kata kalau baca cara lama guna. Saya kata cara lama boleh, tapi huraian itu biarlah cara moden. Kalau kita baca cara lama, hurai cara lama, nampak-nampak orang tak minat dah. Orang tak minat. Jadi kalau baca cara lama, kemudian huraian tu kita buat cara ala-ala moden ni, macam ni lah yang saya nak buat ni. Jadi daripada situ bolehlah timbul sikit minat. Kemudian buatlah rajah-rajah sikit, barulah nampak. Oh, dia kata masalah dia hari ni orang tak minat mengaji tauhid. Sebab apa? Dia kata mau ke tak minat mengaji sifat 20, dia kata ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada, dalilnya ada, adanya Allah, adanya alam ini. Sebab tu orang lah ni dia kata apa? Duk mengaji ada lawan tak ada, tak ada lawan ada. Kalau sebut ada saja tak boleh ke? Duk payah saya. Mengaji tu guni senang. Allah ada, selesai. Kan senang tu. Yang pun duk mengaji ada lawan tak ada, lawan tu. Lelah dia tanya cerita dia Allah Taala ni ada ke tak ada? Dia tanya kita jawablah ada lah. Kalau ada Allah duduk tang mana? Tu dia, bila abang duduk tang mana bermakna Allah bertempat. Jadi tu yang saya pun boleh bawa benda ni, dan saya pun cari bahan terus. Ini nak buat khutbah Jumaat ni. Khutbah Jumaat. Tajuk ini kira malam ni baca tang ni dulu. Okey. Tu cerita dia asal-usul tu yang boleh saya nak baca benda ni. Okey, selesai. Baik, kita tengok dulu sejarah Imam Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita buka surah Al-Maidah 54, kena ingat 54 Al-Maidah. Ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang yang beriman, sesiapa di kalangan kamu yang murtad daripada agamanya, maka Allah akan ganti satu kaum yang lebih hebat, yang lebih baik. Kemudian azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, lemah lembut dengan orang mukmin dan bersikap tegas dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim, berjuang berjihad pada jalan Allah dan tidak takut dengan sebarang cacian makian. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah kelebihan daripada Allah yang Allah bagi pada siapa yang nak. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas, maha mengetahui dia. Ketika turun ayat ini 54 dari Al-Maidah ini, maka pada waktu inilah Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi kata hum qaumu hada, qaumun hada. Nabi tunjuk kepada Abu Musa Asy'ari. Jadi ayat tu dia itulah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan bawa satu kaum yang bersifat, iaitulah mereka kasih kepada mereka, Allah kasih kepada mereka dan mereka pun kasih kepada Allah, dan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Okey. Maka pada waktu inilah lahirnya Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitulah kalau nak tengok Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Musa Asy'ari, dia sampai kepada Tok Wan yang ketujuh. Jadi dia kata di sini iaitulah
Jaddu as-sabi', makna 7. Jadi kalau kita ambil satu generasi 60 tahun, kita kali je lah. Satu generasi 60 tahun kali 7, 6 kali 7 420 tahun. Jadi ni anggaran je lah, 420 tahun daripada zaman ayat Quran tu, Abu Musa Asy'ari tu, sampailah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. 420 tahun lahirlah Abu Hasan Asy'ari, berketurunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Baik, tengok dia punya riwayat dia. Wulida bil Basrah, dia dilahirkan di Basrah, Imam Abu Hasan Asy'ari. Wa kana yaghsha majalisul fuqaha wal muhaddisin, dan dia selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu. Cumanya illa an aghlaba waqtahu kana ma ustadhi Abi Ali Al-Jubai liyatalaqa anhu aqaid, disebabkan dia keluar pada waktu tu di zaman Mu'tazilah kan. Bila mai tukar pemerintahan zaman Al-Mutawakkil itu, waktu itulah rafa'ul mihnah, barulah boleh bernafas sikit. Dan dia duduk di dalam Mu'tazilah sekitar 40 tahun. Dia mengaji dengan guru dia, iaitu Ali Al-Jubai, guru dia tu. Walihada nasha'a ala madhhabul i'tizal, lalu dia berkembang dan membesar dalam mazhab Mu'tazilah. Wa tatalammadu li ra'is al-Mu'tazilah fi 'asri Abi Ali Al-Jubai, dan dia membesar dalam ataupun dengan tok guru dia Ali Al-Jubai, menyebabkan dia fasih untuk berdebat, berdialog, berhujah, mantaplah, sehingga kan dia nombor 2 tu. Dan dialah yang disebut-sebut akan ganti tok guru dia Ali Al-Jubai itu suatu hari nanti. Okey. Kemudian wastamara ala madhhabul i'tizal 40 aman, dan duduk dalam Mu'tazilah selama 40 tahun. Summa ikhtalafa ma'a ustazihi fi ba'd al-masail, dan punca dia keluar daripada Mu'tazilah disebabkan beberapa soalan yang dia tanya Ali Al-Jubai, yang saya dah cerita dah dulu ni, iaitulah dalam persoalan seorang budak ataupun baby yang mati, dia ni pergi ke mana? Syurga ke neraka? Yang kedua, orang tua beramal soleh, mati dia masuk syurga ke neraka? Yang ketiga, orang tua yang banyak dosa kan, dia pergi ke syurga ke neraka? 3 soalan ni lah yang Imam Abu Hasan Asy'ari tanya kepada guru dia Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini pula ketua Mu'tazilah, merangkap pak tiri kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab selepas mak Abu Hasan Asy'ari, ayah Abu Hasan Asy'ari meninggal, mak dia menjanda, kemudian terus dikahwin oleh Ali Al-Jubai. Jadi dia merangkap dua lah, bapa tiri merangkap tok guru dia. Okey. Kemudian pada waktu itulah dia tanya tok guru dia. Bila tok guru dia tak boleh jawab, hari lain lah saya cerita masalah tu, sebab saya nak pergi ni tak sampai lagi. Maka dia pun keluar daripada rumah dia pada hari Jumaat menuju ke Masjid Basrah, dan dia panggil penduduk Basrah untuk dengar apa yang dia nak cakap, dan waktu itulah dia naik atas mimbar. Ni antara kalam-kalam dia nah. Dia kata, ayuhan nas, waktu dia duduk atas mimbar, wahai manusia, man arafani, siapa-siapa yang kenal aku ni, faqad arafani, kenal lah aku siapa dia. Wa man lam ya'rifni, siapa-siapa tak kenal aku, fa ana u'arrifuhu bi nafsi, aku perkenal diriku. Tu dia perkenal diri dia tu. Nama dia panjang lah, nama Imam Abu Hasan Asy'ari ni campur semua sekali, iaitulah huwa Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari, nasabuhu li jadihi as-sabi' Abi Musa Al-Asy'ari, sampai ke 7 tok wan dia Abu Musa Asy'ari. Okey. Kuntu aqulu bi khalqil Quran, sewaktu dia atas mimbar dia kata, dulu ni aku pernah kata Al-Quran tu makhluk. Okey, Al-Quran makhluk. Wa anna Allah la yura fil akhirah bil absar, dan aku pernah kata kita tak boleh tengok Allah Taala dalam syurga dengan mata kasar. Aku pernah kata lagu tu, kita tak boleh tengok. Yang ketiga dia kata, wa ana af'alu syar ana af'aluha ay biduni iradatillah. Aku pernah kata ni, kita duk angkat ni, dia kata semua perbuatan ni mai daripada diri kita sendiri, tak ada campur tangan daripada Allah. Allah tak terlibat langsung. Ni kita ni, orang tanya hang siapa? Aku lah, ini kuasa aku ni, aku tengok. Tu aku angkat. Kita bolehkah angkat tanpa bantuan daripada Allah?
Kalau jawab gitu confirm ahli sunnah lah tu. Maka kalau kata tengok ni aku angkat ni, tak ada bantuan Allah, Mu'tazilah lah. Jadi tiga itulah dia kata, aku pernah cakap dulu Quran tu makhluk. Yang kedua, Allah, kita tak boleh tengok Allah dalam syurga dengan mata kasar. Sebab Mu'tazilah kata kita tak boleh tengok lah. Atas dunia Allah tak boleh tengok, di akhirat boleh tengok. Okey. Yang ketiga, aku pernah kata perbuatan kita ni, angkat ke, gigit mata ke, semua daripada kita seperti patih, tak ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana taibun, hari ni aku bertaubat. Muqla'un mutasaddin liraddi 'ala al-mu'tazilah, hari ni aku bertaubat dan aku kritik pendapat daripada Mu'tazilah. Ma'asyiral nas, wahai manusia, innama taghayyabtu 'ankum hadhihi al-muddah, aku pernah menghaibkan diri aku, hampa cari aku tak jumpa, kata dia, lama juga. Aku bukan bimana pun, kata dia, ani nazartu fatakafa'tu 'indi adillah, sebab aku duk mengkaji dan cari dalil antara ahli sunnah ni dengan Mu'tazilah ni, mana satu yang betul ni. Nampak pelik lah. Bila aku tanya soalan kepada ketua Mu'tazilah Ali Al-Jubai, masalah salah dengan aslah, itu pun panjang, ada masa kita sembang macam tu. Salah dengan aslah ni, dia pun tak boleh jawab, kata dia. Aku pun jadi serabut dia bila dia tak boleh jawab. Bukan kata lagu tu saja dia tak jawab, dia marah kat aku pula. Walam yataraja' indi syai' ala syai', dan aku tak boleh nak tentukan mana yang betul ni waktu dia tengah serabut ni. Lalu kata dia, fastahdaitu Allahu Ta'ala, Allah pun tolong aku dan bagi hidayah pada aku, fahadani ila i'tiqadin ila awda'atu kutubi hadhihi, maka aku pun dapat jawapan, Allah bagi hidayah, maka aku pun menghasilkan kitab lawan balik kepada Mu'tazilah. Dan kata dia, in khala'tu min jami'in ma kuntu a'taqidu kama in khala'tu min thawbi hadha, maka pada waktu inilah dia buang jubah dia di atas mimbar tu. Dia naik dengan jubah, dia kata, tuan-tuan, sebagaimana saya buang jubah, tanggalkan jubah ini, macam itulah juga saya tinggalkan Mu'tazilah yang 100% berpandukan kepada akal, yang berpandukan pada akal. Maka daripada sinilah lahirnya yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Lebih-lebih lagi bila dihidup di zaman Al-Mutawakkil, zaman kerajaan Khalifah Al-Mutawakkil bagi kerajaan Bani Abbasiyah, yang dia ke arah Sunni, maka sebab musabab untuk lahirnya ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kemudian yang seterusnya kita berkenalan sikit dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, 241333 332. Jadi nama dia Muhammad bin Mahmud bin Mansur Al-Maturidi, dan dia ni nasab dia bersambung kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, orang hebat-hebat belakang ni. Wulida bi qaryah Maturid, dilahirkan di kampung Maturid. Dia sambung sekali Maturid, tapi dalam bahasa Arab kalau kita kata Maturid, makna dia hang nak apa? Madza turid tu. Madza turid hang nak apa? Kampung dia nama Maturid. Daripada situ jadi Maturidiyah. Itu bukan nama dia. Dia punya gelaran dia, kampung lah. Kalau kulim. Okey. Kemudian sampai wasafahu ahlu asrihi, penduduk masyarakat di zaman dia menggelakkan Imam Abu Mansur ni, yang tadi di Basrah, yang ni di Samarkand. Okey. Yang pertama Imamul Huda, gelaran tu yang dia dapat. Yang kedua waqudwatu ahli sunnah, dia yang dapat tu. Yang ketiga rafi'u a'lamihim, gelaran ni bagi kat dia. Yang keempat qali' adalil, dialah yang melawan, mencantas, membasmi orang panggil kebatilan, fitnah dan juga bid'ah. Gelaran dia apa bagi kat dia? Imam mutakallimin. Kemudian gelaran yang terakhir yang orang bagi kat dia musahih aqaid muslimin, orang kata apa, pengesah ataupun penyelamat akidah orang Islam, orang Islam. Dan hari ni rupanya benda ni dia berulang. Kalau di zaman Imam Abu Hasan Sy'ari terpaksa bertembung dengan Mu'tazilah, kita hari ni jangan kita duk sangka yang kita ni tak ada apa, dah, dia akan berulang. Tengok di sini. Kalau zaman Ali bin Abi Talib jumpa puak Khawarij dengan Qadariyah. Zaman Abdullah bin Umar bertembung dengan Ma'bad Al-Juhni. Tu. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz bertembung dengan puak Qadariyah. Kalau zaman Imam Hasan Basri bertembung dengan Dhammul Qadariyah.
Zaman Ja'far bin Sadiq, Muhammad As-Sadiq bertembung dengan Qadariyah, dia bertembung dengan Khawarij, bertembung dengan Ghulatul Rawafid, puak-puak Syiah yang melampau. Zaman Imam Abu Hanifah, lawan juga Raddul 'alal Qadariyah, Qadariyah juga. Zaman Imam Syafi'i, Raddu 'alal Barahimah wa Ahlul Ahwa, bertembung berlawan dengan puak-puak yang ikut hawa nafsu. Dan bila main zaman kita hari ni, lawan juga orang yang tak setuju dengan sifat 20 ni. Macam-macam dia serang lah, dia serang. Benda ni kita dengar ada dulu, tak ada kan, tak dengar lah benda ni. Tapi bila semenjak ada WhatsApp, Telegram, TikTok, jadi dia main lah benda ni. Jadi nak buat macam mana? Kita kena get ready, kita kena bersedia. Okey, kemudian saya nak jawab beberapa yang dibangkitkan. Yang pertama, kalaulah satu, kalau kita kata ataupun bukan kata, ada orang kata yang sifat 20 ni tak ada di zaman Nabi dan zaman sahabat, nak jawab lagu mana? Sebab tu bila tak ada zaman Nabi, zaman sahabat, tak boleh mengaji, tak boleh belajar. Mana-mana yang tak ada zaman Nabi tak boleh, kalau buat haram, berdosa, bid'ah, masuk neraka. Lalu ulama' kita jawab balik, habis tu macam mana pula dengan istilah fiqh? Zaman Nabi ada tak istilah fiqh? Macam mana dengan istilah usulul fiqh? Ada tak zaman Nabi? Istilah tu ada tak? Kemudian ilmu tajwid, zaman Nabi ada tak? Nama tu, nama ilmu tajwid ada? Tak ada. Ilmu qawaid fiqhiyah ada? Tak ada juga. Apa istilah tu? Kemudian ilmu mustalah hadis ada tak? Rijalul hadis, hadis maudhu', hadis dhaif, hadis apa tu, zaman Nabi ada tak? Tak ada juga. Antaranya lagi, ada tak Nabi pernah sebut rukun sembahyang 13? Ada? Cuma Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah sebagaimana hangpa tengok aku sembahyang. Ada tak? Yang 13 tu main daripada mana? Ulama' yang buat. Ulama' yang buat, tetapkan. Zaman Nabi tak ada. Sama lah juga bila saya tengok dalam satu video Ustaz Abdul Samad cerita pasal sembahyang tahiyatul masjid. Ustaz Abdul Samad pun tanyalah, tahiyat masjid tu, solat tahiyat masjid tu, istilah tu zaman Nabi ada? Tak ada. Ustaz Abdul Samad kata kalau nak sebut sembahyang tahiyat masjid, kalau tak mau pakai tu, kena pakai lagu ni. Punca boleh jadi sembahyang tahiyat masjid tu, ada seorang yang masuk dalam masjid, kemudian dia tak solat, lalu Nabi mengarahkan dia untuk solat 2 rakaat. Itulah dia. Jadi kalau orang tanya tahiyat masjid mana tak ada, yang nak kata lagu mana, kena kata lagu tu lah. Ustaz Abdul Samad ajak seorang tu masuk di zaman Nabi, dia tak sembahyang, kemudian Nabi mengarahkan dia duduk, dia pun sembahyanglah 2 rakaat. Tu. Lalu ulama' pun meletakkan tajuk itu, iaitu nama dia sifat ni tahiyatul masjid. Okey, selesai. Yang kedua, kalaulah ada orang kata dalam pengajian sifat 20 ni, pasal apa kena belajar sifat mustahil? Tak cukupkah dengan belajar sifat wajib? Yang wajib saja. Wajib 20, mustahil 20 kan? Tak cukupkah belajar yang wajib saja, yang mustahil tak belajar? Contoh macam tadi yang saya kata awal tadi tu, kan senang ajak kata Allah tu ada, hak lawannya tiada tu, lawan tu kalau tak sebut boleh tak? Kan kita mengaji sifat ni kan, Aqidatul Najin ke, Kifayatul Awam ke, dia duk main benar tu lah. Saya pun dulu lagu ni juga, saya kata loh, awak lah duk main sebut lawannya tiada apa semua tu. Waktu tu baru nak mengaji, baru nak kenal. Mengaji pun satu kitab baru. Bila baca, oh dia baru tahu. Last kali ulama' kita kata sebenarnya manhaj sifat 20 tu memang saranan daripada Al-Quran. Jenis ada lawan tak ada tu, positif negatif tu. Ulama' kita kata bukalah ayat 58 dalam Al-Furqan. 58 dalam Al-Furqan. Ayat yang berbunyi wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi. Wa tawakkal ala al-hayyil ladzi, ataupun wa tawakkal ala al-hayy, bertawakkallah kamu kepada Tuhan yang hidup. Okey, Allah hidup kan? Hayya, hidup. Kemudian alladzi la yamut, yang tak mati. Pasal apa Allah Ta'ala sebut yang tak mati? Ayat ni kalau kita faham, Allah hidup, cukup lah kan? Bila hidup maknanya dia tak
mati. Tapi pasal apa Allah kata wa tawakkal 'alal hayy, bertawakkallah kamu kepada Allah yang hidup, alladzi la yamut, yang tak mati, tak tu tak mati. Tu sebab tu ulama kita kata pengajian sifat 20 ini selaras dan selari dengan saranan ayat Quran. Okey, tengok ayat yang kedua kata ulama. Tengok dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Allah sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Faham lagi? Fahamlah Esa. Yang kedua Allahus Samad, Allah tempat meminta. Okey, faham kan? Ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad, Allah tak beranak dan tak diperanakkan. Agak-agak kita lah kalau kata Allah Esa. Allah bila Esa tu makna dia tak ada lah anak, tak ada lah yang diperanakkan. Tapi pasal apa? Di ayat yang ketiga Allah kata lam yalid wa lam yulad. Dahlah Allah itu Esa, tak beranak dan tak diperanakkan. Cukup bawa mai qul huwallahu Esa. Selesai. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah seorang jua pun ataupun yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia ada, lawannya tiada. Ada, lawannya tiada. Okey. Contoh lagi dalam Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa-siapa yang ingkar kepada taghut, maknanya kalau dia tolak taghut, automatik dia ikut Allah. Kalau dia tak ikut Allah, dia ikut taghut. Tak payahlah kata wa faman yakfur bi taghut, makna siapa-siapa yang tolak taghut. Bila tolak taghut tu maknanya beriman dengan Allah lah. Tapi Allah letak juga di situ siapa-siapa yang tolak taghut beriman dengan Allah. Tu dia kata negatif positif, positif negatif. Itulah beberapa ayat yang ulama kita kata ada yang positif kemudian bawa main negatif. Sama lah juga ada lawan tak ada, tak ada lawan ada, lagu tu. Okey. Kemudian ulama kita kata ada lagi satu kaedah yang kami nak bawa di sini. Tolong padam Ustaz seorang. Ada padam tak? Pakai ni boleh ni. Balun semua. Nak azan dulu ke? Ya? Jalan terus. Asyiak sesuatu tidak sempurna, melainkan bawa lawannya. Ini kaedah. Tengok ulama buat. Ulama kata al-asya' la tattadihu illa bi'abdadiha. Sesuatu itu takkan jelas, clear, sempurna melainkan kita bawa lawan dia. Sebab tu Melayu pun cakap lagu ni. Saya suka perhatilah Melayu cakap. Tengok Melayu kata apa. Hang sagi pergi kedai, lepas tu balik. Itu kita bagi arahan kat anak kan. Hang sagi pergi kedai, lepas beli barang balik. Yang kita kata hang jangan duk kona merata-rata. Itu pasal apa? Hang pergi kedai balik, budak tu faham ni. Faham lah. Lepas beli barang balik.
Tu yang mak duk tambah lagi pada. Hang jangan duk kona merata-merata. Hang jangan duk kona merata-merata. Ingat Melayu cakap. Sebab tu dia kata sesuatu itu takkan jelas, clear, elok melainkan bawa main lawan. Hak tadi dia kata hampir kedai, lepas tu hang balik. Hang jangan duk kona merata-merata. Hak tu tak sebut pun tak apa dah. Apa tujuan dia sebut hak jangan kona merata-merata? Sebab tu dia nak bagi clear elok. Lagi tengok. Ni nak abang orang kata ni. Ni nak abang apa? Kertas ni, dia kata kan. Nak abang gambar kertas ni putih nah. Ni bukan hitam ni. Ni tengok dia putih elok. Cukuplah abang kata kertas ni putih. Sudahlah. Yang kita duk sambung pada dia bukan hitam lah. Ni nak abang apa? Dia bukan hitam. Yang duk main dia bukan hitam tu siapa? Sebab tu dia kata sesuatu tu takkan sempurna melainkan bawa main lawan dia. Ada lagi kita kata apa? Tayar motor tu dia bergolek elok tu. Tayar motor bergolek elok. Dia bukan dia jadi guni-guni. Dia selalu tambah tu Melayu cakap. Okey, Melayu tangkap kita. Macam kita kata lagi lah, pen ni lurus elok orang lah. Dia bukan bengkok. Yang duk main dia bukan bengkok tu pasal apa? Kita cakap lagi tu lah. Pen ni lurus tu. Lurus elok lah. Sikit pun tak bengkok. Dia tak sebut bengkok tu pasal apa? Awak kalau sebut lurus itu bengkok ke? Orang tahu dah kalau lurus tu tak bengkok lah. Tapi yang sebut pasal apa? Maka sebab itulah dia kata sesuatu itu takkan lengkap, komplit, elok, cantik melainkan dia bawa mai lawan kepada dia. Lawan tu lah. Okey. Pen ni abang ni dia kata pen ni lurus lah. Dia bukan bengkok. Yang dia bukan bengkok tu apa dia? Faham lah lurus. Itu. Sebab tu dia kata sesuatu itu takkan lengkap sempurna melainkan bawa lawan dia. Kemudian di situ dia katalah contohnya lagi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia mainlah nafi dengan isbat tu. Cukuplah bagi kita kata Allah ada. Pasal apa orang main tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu. Okey. Kemudian selesai di situ. Habis yang kedua. Yang ketiga dia kata mengaji sifat 20 ni sebenarnya mai daripada falsafah Yunani. Mengaji sifat 20 ataupun pengajian sifat 20 mai daripada falsafah Yunan. Mana-mana yang mai daripada falsafah Yunan kita wajib tolak lah. Kita wajib tolak. Dia mai lagi tu. Maka sebab tu ulama pun jawab balik. Ulama kata al-falsafatu al-makhluqatu bil kufriyat. Al-falsafatu al-makhluqatu bil kufriyat. Falsafah yang dilarang, falsafah yang dilarang iaitulah yang bercampur dengan kufur. Ini kaedah ulama guna. Al-falsafatu al-makhluqatu bil kufriyat. Falsafah yang tak boleh dibelajar iaitu falsafah yang bercampur dengan kekufuran. Yang itu tak boleh baca. Kalau falsafah yang tak bercampur dengan kekufuran, maka dia boleh belajar dan tidak ada halangan dan juga tegahan. Okey. Seterusnya yang keberapa dah? Dia kata tak cukupkah kalau kita mengaji ni kita kenal zat Allah? Kan kita sebut sifat 20. Kan lebih baik kita sebut zat 20 ataupun PN20. Yang kita duk bicara ni sifat 20. Dia kata pasal apa tak mengaji zat 20? Zat 20. Maka di sinilah ulama menjawab. Ulama kata sebelum kita mengenali zat Allah, kita kena kenal sifat Allah dulu. Kita kena kenal sifat Allah dulu. Maka sebab itulah ulama mengatakan, tengok kaedah yang dibuat oleh para ahli ulama.
Kalau orang tanya pasal apa tak belajar zat 20, tahu-tahu mengaji sifat 20, patutnya mengajilah zat 20, kan senang. Ulama kita jawab balik, ulama kata untuk mengenal Allah hendaklah mengenali sifat-sifatnya dulu. Berdasarkan satu kaedah, al-jahlu bis-sifati yuaddi ila al-jahli bil-mawsufi. Man la ya'rifu sifatillahi la ya'rifullah. Al-jahlu bis-sifati, siapa-siapa yang tak tahu sifat-sifat Allah, yuaddi ila al-jahli bil-mawsuf, maka dia takkan kenal sifat-sifat ataupun zat. Orang yang tak tahu sifat, maka dia takkan kenal zat. Okay. Boleh terima ni? Baru sikit. Ni dah ada 2 kitab ni, tak tahu lah kira apa malam ni sudah. Baru sikit. Siapa-siapa yang tak kenal sifat, dia takkan kenal zat. Saya bagi contoh. Man la ya'rifu sifatillah, siapa-siapa yang tak kenal sifat Allah, la ya'rifu Allah, dia takkan kenal Allah. Sebab tu sebelum kita kenal zat, kita kena kenal sifat dulu. Okey, itu kaedah. Saya bagi contoh Melayu. Nak bagi senang ingat. Tu kata tu bila mengajak tauhid ni, dia kena bagi jenis ni, baru nampak. Kita nak pergi Minang seseorang, perempuan lah kan. Okay, sebelum kita pergi Minang, apa yang kita kena buat dulu? Merisik tu orang panggil apa? Itu merisik. Bahasa nak terjemah dalam tauhid ni orang panggil apa? Satu perkataan yang saya sebut tadi. Sifat. Sebelum kita kena bujah lah, nama jah senang. Sedap pun nama jah. Nak buh nama apa pun Zaid. Buhlah nama siapa pun kan. Sebelum kita kenal apa nama jah tu lah, kita kena kenal siapa dulu? Kena kenal apa dulu? Sifat dia. Okey, kita hantarlah seorang pergi. Sebab bila seorang tu pergi, dia cerita kat kita, yang aku dapat tahu, dia ni ayah dia kerja apa nama nu, belah-belah Selangor tu. 2 bulan sekali balik. Yang tu orang panggil apa? Sifat lah tu. Mak dia ada lagi. Okey, sebelum kenal dia. Kemudian dia 3 beradik. Dia yang sulung. Tu yang dia duk cerita dekat kita. Kita nak pergi Minang tu, dia yang sulung. Lepas tu dia tinggi, dia rasa-rasa atas sikit pada pokok togel lah kot. Rasa tinggi sikit lah. Kan, lebih kurang tu lah kan. Sajalah. Tu contoh lah. Tinggi sikit lah kita kata. Kemudian dia kulit dia nak kata putih sangat pun dok lah. Rasa-rasa gelap sikit lah. Tapi manis lah. Manis lah tengok tu. Dan dia ni pakai tudung. Selalu aku tengok pakai tudung lah. Dengan stokin kira memang barok lah. Tu. Yang kita duk senarai tu apa dia? Sifat dia kan. Yang Pak Long hak dengar ni, dia duk nampak dah kan. Oh, dia lagu ni. Last kali dia kenal tak jah tu, dia kenal jah melalui sifat. Jadi bila kenal, oh lagu tu jadi, dia kata pakai jadi. Hang cerita hak tu aku yakin dengan hang lah pakai jadi. Esok call terus ya. Hang tunggu pukul 2, aku nak pergi 3 biji kereta. Bila kenal dah sifat, kenal lah jah tu. Dan bila dia pergi tengok, oh sebiji macam orang cerita kat dia. Kita andaikan kalau orang tak kenal sifat, pergi celapak tu nak kata apa? Kalau untung lah, kalau tak untung pergi tengok, lah hak ni kerja, dia mula dah. Sebab tu ulama kata al-jahlu bis-sifati. Kalau kamu tak kenal ataupun kamu jahil dengan sifat, yuaddi ila jahlil mawsuf, maka kamu tak kenal diri ataupun zat tubuh orang tu. Melainkan kita kena kenal lah sifat dia dulu. Man la ya'rifu sifatillah, siapa-siapa yang tak kenal sifat Allah, kata ulama, la ya'rifullah, maka dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ulama kita mengatakan, untuk mengenali Allah, mengajilah, belajarlah dulu sifat Allah yang kita namakan dia, iaitulah pengajian sifat 20. Okey, clear. Lagi, kalau orang kata awak sifat Allah Taala 20 ke? Sifat Allah berlambak.
Tapi yang dipanggil kamalat, ummahatul kamalat, ibu sifat kesempurnaan itu, iaitulah 20 ni lah. Mai pilah sifat-sifat yang lain pun duduk dalam ni lah. Duduk dalam ni, iaitulah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi 1, 4, 7, 7 campur semua jadi 20. Campur jadi 20. Okey, kemudian hak yang mai di Nabi pula ada 9, campur semua jadilah khamsin aqaid, 50. Okey, daripada situlah kita pun mengaji ni apa semua sekali. Saya tak bahaslah dalam tu ma'ani lagu mana, ma'nawiyah lagu mana. Kemudian orang panggil, kalau kita ikut macam Tok Guru Haji Saleh, saya pun ikut kuliah dia sebelum dia meninggal, sebab dia antara murid hebat daripada Tok Guru pada kan. Jadi dia mai tentang sifat ma'ani tu, dia tak boleh lah kata macam berkata-kata, dia kena kata perkata. Lepas tu orang panggil perhidup, tu itulah sifat ma'ani. Saya tak masuk lagu tu, cuba nak bagi je. Rupanya dia beza nak berkata-kata dengan perkata lain. Kalau berkata-kata dia panggil thamaratu sifah, yang dia panggil tu. Contoh dia macam ni lah, saya bagi contoh Melayu gini lah. Kita bawa parang, depan ada hutan. Kita kata apa kata? Weh Mat, hang bawa parang nak pergi mana? Mat tu kata apa? Ayat dia nak guna cerah hutan. Dia kata apa? Aku bawa parang ni pergi ke hutan, tujuan dia nak, dia kata mencerah hutan ke percerah hutan? Orang tua cakap guna percerah hutan. Saya ingat lagi waktu orang tua bila saya tanya, hendak bawa parang-parang tu ni nak pergi percerah sikit, nak bagi percerah sikit. Percerah dengan mencerah. Percerah tu lah ma'ani. Mencerah itu dia panggil samaratu sifah. Okey, sikit-sikit lah, zaman sikit-sikit lah. Lagi main banyak-banyak dia terus jadi apa ngajak tauhid pula dah. Jadi antara nak bagi gambaran sikit lah. Jadi bila saya duk tenung-tenung balik, oh rupa-rupanya Tok Guru Haji Saleh pun bila mai tang sifat ma'ani dia sebut per hidup, kemudian per kata, kemudian apa lagi, per kudrah, per tu. Saya pun fikir macam mana nak bagi faham. Oh, baru saya teringat orang tua. Saya teringat lagi orang tua tu bila dia bawa parang, ada orang Pak Long tu tanya dia, "Weh mak, nak pergi mana?" "Ni aku nak percerah ni sikit, percerah hutan." Saya dengar waktu tu, kenapa dia tak kata aku nak mencerah hutan? Beza tu, percerah dengan mencerah hutan tu. Jadi dapat dari situ, tu antara sifat ma'ani lah kan, ma'ani. Okey. Kemudian yang terakhir habis dah semua tu, maka rasa-rasa dah terjawab dah serba sikit yang dikatakan nak menjawab beberapa tuduhan yang mengatakan pengajian sifat 20 ni sebagai sesat, sebagai sesat. Jadi saya buat khutbah ni pun agak-agak lebih kurang dalam 15-20 minit je lah, 15-20 minit. Tujuan dia apa? Bila bawa benda ni, kita pun nampak, oh macam ni, barulah kita anggap kata mengaji sifat 20 tu tak sia-sia. Tengok bila Imam Abu Hasan Sy'ari buat benda ni semua, akidah zaman atas pada kita lalu kan, gaji sifat 20 tapi akidah mantap lah, akidah mantap sungguh. Mai kat kita zaman ni dia tengok gayat tu lah, gayat sungguh lah, macam mana lah nak bagi akidah kita akidah yang mantap. Akidah yang mantap ni melainkan kena belajar banyak sungguh lah, baru boleh mantap betul-betul lah. Sebab tu yang duk sembang dalam WhatsApp apa semua tu, kalau kita perhati tengok, macam mana lah nak buat. Sebab tu saya pun kadang-kadang malas kalau nak layan benda tu. Dia cerita dia kena buka kitab tu, kena buka kitab tu nah. Barulah kita nampak antara yang depa duk sembang dah ni, iaitulah Allah duk di mana, aina Allah. Tu yang saya kena soalan di tauliah baru ni, Allah ada. Soalan lah tu saya pun tak jangka tu, dekat nak habis duk tengkak pom dengan ni pun. Lah dia tanya Allah ada, kita nak jawab apa? Saya kata ada. Dia tanya balik Allah ada duduk di mana? Kita nak jawab apa?
Try jawab. Kemah kalau jawab gitu. Kalau kata Allah ada tapi tak bertempat, kemah ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau kita kata Allah ada duduk merata-rata, punggah. Tadi hang lawan berapi, berang. Allah tak duduk sana, Allah bukan kanan, Allah bukan kiri, berang. Leh kali orang tanya Allah di mana? Duduk merata-rata. Duduk mana-mana. Saya waktu tu jadi kat dah bodoh dah banyak dah baca. Leh kali tak boleh. Maka sebab tu tengok dalam ni yang layak kita tanya, yang ni sifat makhluk boleh tanya nah. Antaranya aina di mana? Yang ni tak layak pada Allah. Yang kedua kaifa, tak layak, bagaimana, tak layak. Yang ketiga mata, bila, tak layak kat Allah. Kemudian kam, berapa, tak layak. Yang ni aina, kaifa, mata, kam, yang ni dia panggil arad. Arad ini hanya layak kepada makhluk saja. Sebab tu bila tanya kepada makhluk, hang duduk di mana? Itu layak. Bila, mata, bagaimana, kam, berapa, layak pada Allah. Tetapi bila tanya layak pada makhluk, bila tanya kepada Allah, maka dia tak layak sama sekali. Tak layak sama sekali. Saya ingat, saya nak bahaslah sikit apa nama, bila Nabi tanya Jariyah tu pun jawab. Nabi tanya aina Allah, Jariyah tu kata fisama lagi. Tani duk tengkak kayu tani. Bila kaji punya kaji, kita kena pegang lah. Aina, kaifa, mata, kam. Di mana, bagaimana, bila, berapa. Yang ni tak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya layak kepada makhluk ataupun pada arad saja, pada arad. Jadi bila tak layak pada Allah, yang Nabi kata Jariyah tu kata fi sama, aina Allah fi sama. Sebab itulah ulama pun mentakwil. Ulama mengatakan iaitulah antaranya saya pun jawablah soalan ni pun saya kena juga. Saya kena juga. Di situ dia kata laisa maksud bil makan walakin bil makanah. Okey, beza nah. Tengok last. Makan dengan makanah. Makanatun. Lain ni. Mana dia tadi? Balas ni. Ini Imam Muslim kata ni, laisal makan walakin makanah. Makanah ni makna dia keagungan, kedudukan. Yang ni makna dia tempat. Nampak? Ni Imam Muslim sebut. Al-muradu laisal makan walakin makanah. Nak cerita keagungan, kemuliaan, bukan kemuliaan. Jadi apa lagi? Ketinggian. Jadi diterjemahkan aina itu dengan mana? Makanah. Yang tu pun mau tak ada sejam lebih juga nak bahas yang tu pun. Hari lain pula lah. Hari lain kita bahas tu pula apa nama, tentang makan dan juga makanah. Bawa mai semua pendapat-pendapat daripada alim-alim ulama. Okey, jadi malam ni setakat tu lah kot yang mampu saya bagi. Kemudian satu lagi nak minta kawan-kawan tolong doakan juga. 11 bulan ni saya kena ke KLIA sebab anak sulung dah pun tamat belajar di Al-Azhar dan akan balik sampai di sini pukul 2 petang 11 hari bulan hari Sabtu. Saya kena keluar dari sini lebih kurang 9:30. Jadi tolong doakan semoga perjalanan saya dan anak-anak dan kawan-kawan yang lain dia selamat sampai sini, saya selamat sampai KL dan patah balik KLIA. Orang kata tak berapa hari lagi lah. Dan dia pun dah tamat dah belajar sana. Sama dengan saya jugalah, ambil Usuluddin. Nombor 2 pun duduk di sana juga, ambil Usuluddin juga. Allah, saya tanya Han ambil bidang apa? Sama dengan abah, Mbuh Usuluddin. Lain kali kitab lama Usuluddin di rumah. Sebab lah ni yang kritikal kita punya muslimat ataupun ustazah. Kritikal ustaz-ustaz ni tak apa dah, tang ustazah ni lah masih perlukan banyak ustazah nak mengajak, nak sampaikan ni. Jadi ustazah tu penting lah, penting sungguh. Ustaz pun tak ada masalah, kita kata stok banyak kan, banyak.
Tapi ustazah ni lah, dan mudah-mudahan dia ada ilmu, dia boleh sampaikan lah yang tu lah. Okey, jadi setakat tu saja malam ni yang saya mampu bagi. Moga-moga ada kebaikan, kelebihan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fi dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada malam ini kami bermunajat padamu ya Allah. Andai kata ada di kalangan kami yang terkena COVID ini ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah, Engkau sihatkanlah ya Allah. Andai kata ada saudara-saudara kami ya Allah yang terkena COVID-19 ini ya Allah, Engkau sembuh dan sihatkanlah ya Allah. Ya Allah, Engkau peliharalah kami, lindungilah kami daripada jangkitan COVID-19 ni ya Allah. Engkau peliharalah kami dan ahli keluarga kami ya Allah daripada dijangkiti COVID-19 ni ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah dan percepatkanlah semua urusan kebaikan yang hendak kami lakukan ya Allah. Engkau permudah dan percepatkanlah semua niat-niat baik kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.